أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata Musannaf rahimahullahu ta'ala, dulu dia kata, maka berlawan ia dengan makna perkataan yang tersebut, iaitu dengan sekalipun tu. Tak habis lagi sekalipun tu. Tu Semalam kata apa? Dulu Musannaf kata perkataan Jadi ada perkataan, ada mereka yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala mengada Allah Taala akan segala perkara tu dengan sekalipun. Ada yang mengata begitu. Maka sekalian perkara yang telah ada, sekalian perkara ni dia kata telah ada semuanya sama sekali. Jadi sama serentak sekaligus. Semua tu ada lah kada.
Tapi yang berdatang-datangi tu, yang nampak, yang timur waktu dulu datang, yang ni kemudian itu tu menzahir juga. Allah Ta'ala nak menzahirkan juga. Tapi semua benda tu sudah siap dah, sudah buat dah. Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, bahkan Nabi Adam dengan kita pun ada sekali. Ada siap dah dia kata. Ni perkataan itu misalnya kata tak sah diiktikad begitu. Tak sah iktikad begitu. Kerana apa? Kerana segala mengada ni takluk apa? Takluk kudrat. Mengada ni takluk kudrat tanjizi hadis. Dia kata waktu bertentang, bertentang ni berlawan lah. Bukan berlawan, bertentang ni muafakat. Bukan bertentang dengan berlawan tu tak. Bertentang semalam tu. Kerana mengada tu, Ustaz dia kata takluk kudrat tanjizi hadis. Bertentang, berbetulan atau bermuafakat dengan takluk iradat. Itu lepas dah kudrat. Masalah mengada ni bertentang dengan masalah mengada ni dikatakan takluk kudrat tanjizi hadis. Waktu dia kata maka berlawan ia takluk tu. Kalau tersebut tadi kita dah buat dulu. Maka berlawan ia kiraan tersebut yang kata Allah Ta'ala mengadakan apa nama? Kita kata mengadakan sekaligus. Apa semalam kata? Maka berlawan ia apa kata buat dulu? Ia apa? Kiraan tersebut iaitu mengada itu apa? Mengada tu ialah kudrat takluk tanjizi hadis yang muafakat dengan takluk iradat tanjizi qadim. Berlawan ia dengan makna perkataan yang tersebut. Kata misalnya berlawan dengan perkataan yang tersebut. Mana perkataan tersebut? Iaitu perkataan tersebut tu dengan sekalipun mengada Allah Ta'ala akan segala perkara tu dengan sekalipun. Tu tak berlawan kan? Cuba kira kudrat takluk Allah SWT, kudrat takluk tanjizi hadis baru saja, baru berlaku, baru selesai mengikut masa yang ditentu oleh iradat. Waktu kudrat. Tapi perkataan mereka kata Allah Ta'ala sudah buat dah semua dah perkara tu dengan sekalipun. Jadi berlawan. Maksudnya kata berlawan ia kiraan kita tadi berlawan dengan makna perkataan yang tersebut. Perkataan mereka tersebut tadi. Apa makna perkataan tersebut? Iaitu perkataan tersebut tu dengan sekali kun. Tu masalah apa? Perkataan tersebut iaitu dengan sekali kun. Yang mereka berkata Allah mengadakan akan segala perkara itu dengan sekalipun. Jadi berlawan lah. Tak itu, berlawan macam mana? Bila kita sebut kata tanjizi hadis, berarti timur benda mungkin tu berketika. Tak itu, tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni berkait dengan benda mungkin. Bila benda mungkin, ya waktu dia datang dalam waktu imkan, ia ada berketika, bertekad-tekad. Pada yang kata dalam tu bertekad maknanya tak sekali. Tak sekali. Benda mungkin ni tak sekali. Tiba-tiba mereka kata Allah Ta'ala buat sekaligus, sekalipun. Maka faham di situ kata benda mungkin sudah ada siap dalam keadaan. Bila kata benda Allah Ta'ala buat dengan sekaligus, berarti semua benda mungkin sudah siap. Bila kata sudah siap, berarti kudrat tak ada kena pergi jawab lah. Kudrat ni pergi jawab tanjizi hadis. Di sekarang lah ni pun sentiasa hijau oleh kudrat. Betul tak? Anak kita lagi akan datang pun kudrat akan menjadi pula. Cucu kita pun kudrat akan buat. Itu tanjizi hadis. Tiba-tiba sudah siap dah. Kudrat tak kena buat apa. Kudrat tak kena buat apa dah. Kerana buat siap semua dah. Tu. Jadi kudrat dah buat apa pula kalau kira semua. Tu semua tengok. Jadi berlawan kedua tu. Misalnya kata berlawan tu. Mana iaitu perkataan yang tersebut
Mereka kata tu, dengan sekalipun mengada Allah Ta'ala akan segala perkara tu, dengan sekalipun, apa sekalipun, yakni sama serembat. Sama serembat. Apa tu apa serembat ni? Dua perkataan ni ada tak sebut sama serembat? Apa? Ada tak? Ada lah. Ni luar-luar orang dulu-dulu, termasuk pada yang Mekah sendiri. Ni luar-luar yang dia guna. Sama serempat ni sama serentak ataupun sekaligus je lah. Betul. Sama serempat. Buat sekaligus. Sekaligus ni ada sebut dah. Sekaligus dah. Sekaligus. Pakai sekaligus. Pakai pergi sekaligus. Sekaligus tu buat sekali. Serentak. Sama serempat dia kata. Tu sekaligus. Tak boleh berpekai lagu tu. Satu alasan berlawan lah tu. Dan lagi pula ni ilat yang kedua. Ilat yang kedua. Tadi sudah ada ilat dah. Tu kerana hak mula-mula tu ilat yang pertama tu. Kerana bahawasanya mengada itu daripada takluk qudrat tanjizi hadis, itu dikatakan ilat yang pertama. Orang kata dia ada sah, dia sah ditanggung. Tak sah kita tanggungkan perkara yang tersebut tu dengan kenyataan yang tersebut. Nampak dah dia semalam, nampak dah? Dah? Nak kurang channel tu, bukti tengah jalan tu. Jadi masalah buminya, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada ayat sebut apabila Allah Ta'ala khanda sesuatu, bila tak syai'an, Allah Ta'ala khanda sesuatu, bahawa Tuhan kata kun, jadilah, maka jadi. Tuhan khanda apa? Dalam ayat tersebut, bila Tuhan khanda apa suatu, maka dia kata kun, jadilah, maka jadi benda tu. Maka nak tanya, apa kau termasuk dalam benda Tuhan khanda? Benda mungkin ni semua tu masuk dalam khanda Allah Ta'ala. Kerana takluk sifat iradat, takluk kepada benda mungkin. Berarti semua yang Tuhan khanda ialah benda mungkin. Untuk menentukan benda tu benda mungkin. Syai'an di situ tu pun segala benda mungkin lah. Bukan Tuhan khanda satu benda, semua yang khanda pada azali lagi. Betul tak? Yang khanda pada azali lagi kerana takluk iradat tanjizi qadim. Sudah dulu dah khanda dia tu pada azali lagi. Bila Tuhan khanda apa-apa dalam ayat sebut, bila Allah Ta'ala khanda apa suatu, maka apa suatu di sini kena ke semua benda mungkin lah. Kerana apa? Kerana masuk dalam iradat Allah Ta'ala semua. Bila Tuhan khanda akan apa-apa, jadi semua benda mungkin, Tuhan kata kun, jadi, maka jadi. Faham di sini, semua benda mungkin itu sudah jadi. Kerana syai'an bukan satu benda, syai'an tu semua. Walaupun syai'an tu sebut satu je dah, tapi kalau kira masuk dalam iradat Tuhan tu bukan satu. Tak? Tuhan ni kalau dia khanda apa suatu, dia kata jadi. Maka nampak ni bukan kata Allah khanda bau, khanda benda ni begini, khanda benda tu esok, khanda benda tu lepas benda tu dah. Dia khanda tu sedia lagi. Tapi tengok cara zahir ayat tu, nampak Allah Ta'ala ni khanda tu berketika juga. Tak? Tuhan ni bila dia khanda apa, dia kata jadilah, jadi, maka jadi. Fahamnya, nampaknya Allah Ta'ala ni khanda ni berketika. Padahal yang hakikatnya bukan khanda berketika. Khanda tu pada azali lagi, semua tu sudah siap dah khanda Allah Ta'ala. Tu bila ayat maridah tu faham bahawasanya semua benda tu ada dah siap. Tu mereka tu kira lagi tu. Padahal budaya Al-Sunnah bukan begitu. Tapi mereka ni ambil umi daripada tu, ambil asal daripada benda tu untuk buat tapak kepada pegangan mereka hak salah ni. Bila semua sudah siap, mereka kata, kalau gitu kita ni Nabi Adam, Nabi Idris sampai ke Nabi Muhammad, dan kita semua ni semua perkara mungkin ni sudah siap dah Allah Ta'ala buat. Sudah siap. Jadi sudah siap lagi dah. Sudah siap. Belum pada tu semua dah siap dah. Tapi yang nampak hak ni dulu.
nampak ada hak ni dulu, nampak yang ni kemudian. Itu Allah Ta'ala mengzahirkan bagi kita tengok je, mengikut tertib dia. Tapi benda tu siap berlaku dah. Dia kata begitu. Maka Musa dia kata, tak sah kita kata begitu. Tak boleh kita kata gitu. Bila tak boleh kata gitu, orang tolong tanggung pula. Ada orang tanggung. Musa ni, maksud dengan segala perkara tu bukan kata benda mungkin ni. Segala perkara tu kena kepada kenyataan Tuhan tu. Kerana dalam kenyataan Tuhan, Nabi Adam, Nabi Idris semua dah siap dah. Kita semua ni, anak kita, cucu kita pun semua sudah siap dalam kenyataan Tuhan pada azali. Maka maksud dengan segala perkara tu kenyataan tu lah. Musa dia kata, kalau tanggung atas tu pun tak sah. Tak sah. Kenapa? Kerana mereka kata mengada Allah Ta'ala akan segala perkara. Kalau segala perkara tu maksudnya segala kenyataan, berarti Tuhan mengadakan kenyataan tu. Mengadakan kenyataan dalam ilmu Tuhan tu. Sah tak gitu? Tak sah. Kerana apa? Satu ilah. Kerana mengada ni takluk kudrat tanjili hadis yang bertentangan dan muafakat dengan takluk iradah untuk menentukan benda mungkin. Maka berlawanlah dengan makna perkataannya tersebut, iaitu sekalipun tu takluk kudrat baru, tengok, tanjizi hadis baru selesai. Itu menunjuk bahawasanya benda mungkin ni ada dulu, ada kemudian. Ada begitulah berketika. Yalah. Itu bukan sekali. Tapi mereka kata sekali ku. Itu jadi belawai lah tu. Yang kedua, nampak lagi kita have fikir tengok. Ilat yang kedua yang kata, dan lagi pula, ni ilat yang kedua ni, kenyataan itu, kata Musa ni, lagi pula kenyataan itu, kenyataan mana? Kenyataan atau yang dikatakan a'yanun sabitah lah. Ataupun perkara yang Tuhan nyata, atau benda yang Tuhan tahu. Itu dia katakan kenyataan. Jangan lupa hak sah. Ni duk tanggung yang ke-apa dah ni? Tanggung yang ke-4 dah ni. Tu. Maka dia kata lagi pula kenyataan itu, kenyataan hak Tuhan tahu tu wajib sabit ia pada azal. Dia. Kenyataan itu wajib sabit. Apa wajib sabit? Tentu, mesti sungguh. Mesti ada, mesti sungguh. Bukan mesti ada tak, mesti. Perkara yang tentu dan mesti sungguh. Sabit tu kita makna sungguh. Kerana kita nak kata ada, tak boleh. Kenyataan bukan benda ada. Kenyataan tu amrun i'tibari, kata subuti saja, bukan wujudi. Bertahap subuti ya. Benda yang sungguh ya. Benda sungguh saja, bukan benda yang ada sekali. Maka dia kata kenyataan itu wajib sabit, mesti dan tentu. Sungguh ia kenyataan tu wajib sabit, tentu sungguh pada azal, pada sedia kala lagi. Mesti kena sungguh. Kenapa kata wajib sabit pada azal? Sebab apa wajib sabit pada azal? Orang tanya, sebab apa kenyataan tu wajib sabit pada azal? Jawab. Tolong jawab. Sebab apa? Sebab ilmu Tuhan ta'alluq tanjizi qadim. Ilmu Tuhan ta'alluq tanjizi qadim. Apa makna? Boleh kata wajib pada azan kerana satunya ilmu Tuhan ni
ada di zat pada azali. Satu. Yang kedua, bila ada ilmu di zat pada azali, dia pun tahu pada azali. Bukan baru tahu pada azali. Tu dikatakan takluk tangizi qadim. Dia tahu dah, sudah lulus, sudah nyata dah pada azali lagi. Nyata benda apa? Nyata segala perkara. Sama ada benda wajib, benda yang mustahil, benda yang harus. Semua tahu siap dah pada azali. Maka bila Allah Ta'ala tahu pada azali, perkara yang Tuhan tahu pun wajib sabit pada azali. Boleh faham? Benda yang Tuhan tahu, kenyataan itu pun wajib sabit, wajib sungguh pada azali. Nak kata wajib ada tak boleh, kerana bukan benda ada. Kenyataan itu bukan benda ada. Misalnya kata dah semalam, benda amr i'tibari, bukan ada semuti. Kalau ini sebab kepada kita surah zihniyah gitu je. Heran, bukan ada semuti. Kalau itu wajib sabit. Kita itu wajib sabit, mesti dan tentu sungguh. Mesti sungguh pada azan. Berbeza tu sungguh dengan ada tu tak sebab tu. Kalau bulat tak ada, tak bulat? Tak ada, tapi sungguh. Panjang tak ada? Tak ada, tapi sungguh. Putih tak ada? Ini semata, bawa itu semata. Buat itu dia kata. Bawa itu ya, ada tak putih? Ada, tu ada lagi sungguh. Jangan lupa ni itulah asal kita tu. Benda amr i'tibari tak boleh kata ada, kerana ia bukan benda ada. Hanya dikatakan sungguh saja, sebut saja. Sungguh dia tu. Panjang sungguh. Bulat sungguh. Adapun merah sungguh, lagi merah ada. Merah ni ada, lagi ada sungguh. Tu dua kali. Tapi kalau bulat kata bulat ada tak boleh. Bulat sungguh. Begitu ya. Dah. Tu waktu amr i'tibari. Tinggi sungguh. Tinggi sungguh. Rendah sungguh. Kalau putih, putih tu ada putih, ada sungguh. Dekali. Berarti tiap-tiap benda wujudi boleh kita kata ada dan sungguh. Tapi kalau benda amr i'tibari tak boleh kata ada, boleh kata sungguh saja. Ingat itu dulu. Kalau itu masuk kenyataan Tuhan, bukan benda ada, benda sungguh saja. Sebab tu misalnya kata wajib sabit ia kenyataan tu pada azan. Kena tulis sikit tu, wajib sabit tu. Sebab apa? Jadi kerana kita wajib sabit pada azan. Kerana Allah tahu dan nyata pada azali, maka perkara yang ia tahu dan nyata pun sabit pada azal juga. Bersabit pada azal juga. Ni wajib akal ni. Wajib sabit pada azal ni wajib akal. Wajib akal. Mustahil pula Allah tahu pada azali, tapi benda yang dia tahu tu tidak azal, baru je. Tak lihat dia takluk dengan muta'allaq ni, ia bergantungan, ada kaitan. Kalau takluk baru takluk, benda yang ditakluk pun baru. Kalau takluk pada azali, benda yang ditakluk pun mesti azali. Dah. Berkija dengan perkara yang hasil daripada kerja tu pun sakit je sekali tu. Tu fikir tu. Sebab tu lah kudrat bila datang gizi hadis, Allah Ta'ala baru buat, maka benda yang dibuat pun baru ada. Baru ada, yang bukan ada pada azali. Biar dah. Tu dia. Kira lagi. Maka yang kata kenyataan itu wajib sabit ia pada azan. Bila kenyataan itu sabit pada azan dalam ilmu Allah, maka tidak bertakluk dengan dia, dengan kenyataan tu tidak bertakluk oleh kudrat fa'il. Maka tidak bertakluk dengan dia, dengan kenyataan tu
tak bertakluk oleh kudrat. Kudrat tak boleh takluk lah. Sebab apa? Sebab apa kudrat tak boleh takluk? Tanya pula. Sebab apa kudrat tak boleh takluk? Sebab apa kudrat tak boleh takluk? Kerana Jawab. Kerana Jawab. Kudrat takluk ini hadir, betul? Tidak ada benda tadi. Kudrat takluk tak jadi hadis. Tak payah lagi saya ni. Bila saya mau berhadap, tapi saya tak payah lagi. Cuba saya baik lagi. Sekali lagi. Apa makna? Sebab apa tak boleh takluk kudrat dengan kenyataan tu? Sebab apa kudrat tak boleh takluk kenyataan tu? Pening. Jadi kita kesimpulan mudah-mudahan, kalau kita buat satu jawapan dulu, jawapan yang ringkas-ringkas. Sebab apa kudrat Allah tidak takluk kepada kenyataan? Jawabnya, kenyataan itu benda yang wajib. Satu, perkara yang mesti wajib. Kudrat Allah takluk kepada benda mungkinnya, tidak takluk kepada benda wajib, dan tidak takluk kepada benda mustahil. Satu. Yang kedua, kenyataan itu amrun i'tibari. Takluk kudrat, takluk kepada mungkin yang wujudi, maka tak boleh takluk kerana amrun i'tibari tak masuk dalam takluk kudrat. Dua tu tak boleh takluk oleh kudrat. Boleh faham? Kalau mau tanggiz itu ialah tu. Tanggiz itu baru takluk pada mungkin tu dah lah. Tulis tulis tu. Tak boleh kalau letak gitu, tak boleh tulis. Di mana di tidak takluk, tidak bertakluk dengan dia boleh kudrat tu. Tidak takluk tu tulis begini. Kenyataan itu amrun i'tibari, bukan wujudi. Maka kudrat tidak takluk dengan dia. Sebab kudrat takluk kepada perkara yang wujudi saja. Lagi pula, kenyataan itu sungguh pada azali. Dikatakan perkara wajib pada akal. Dikatakan perkara wajib pada akal. Maka kudrat tidak takluk kepada perkara yang wajib. Tidak takluk kepada perkara yang wajib, hanya bertakluk kepada benda yang mungkin dan harus saja. Benda yang mungkin dan harus saja. Itu alasan dia. Alasan dia gitulah.
Sebab itulah tak boleh takluk. Ini ilat yang kedua. Kalau dia kata Allah Ta'ala nak menjadikan akan kenyataan tu pada asali, berlawan pula kerana mengada ni takluk tajizi hadis. Maka kenyataan itu masuk dalam perkara yang wajib, benda yang mesti sabitnya pada ilmu Tuhan di azali lagi. Berarti benda wajib masuk dalam perkara yang wajib pada akal. Bila masuk dalam perkara yang wajib pada akal, kudrat tidak takluk kepada benda tu. Kudrat takluk kepada benda yang harus saja. Wa qudratun bimungkinin ta'allaqa. Dia bukan kata benda wajib tak masuk, benda mustahil tak masuk. Tu situ. Lagi pula, benda kenyataan itu bukan benda wujudi, benda amr iktibari. Yang kudrat kerja tuju hadap untuk bekerja, benda tu benda yang wujudi, benda yang mungkin lagi benda yang wujudi. Itu bukan benda amr iktibari. Benda amr iktibari tak masuk dalam takluk kudrat Allah SWT. Tak tuju untuk buat benda tu dah. Itulah. Itu bahaya dua perkara tu musannif. Minta tolong faham sini huraian dia tu. Maka dia kata, maka tidak bertakluk dengan dia oleh kudrat. Habis itu. Maka dengan perhati ya kan? Perhati. Tadi kita perhati. Tadi kita perhati dia perhati dah tu. Perhati tu. Maka dengan perhati, dengan sebab perhati pada ini wajah. Apa ini wajah? Ini jalan kiraan ni. Ini wajah. Ini wajah ni kembali kepada mana? Ini wajah. Ini wajah ni rojok nu kepada kerana bahawasa mengada itu sampai akhir tu. Ambil daripada bahawasa mengada itu daripada takluk kudrat. Itu dikatakan wajah. Jalanan-jalanan untuk nak membatalkan wajah tu. Allah menyatakan bahawa tidak sah. Ini wajah tu, ingatlah. Ini wajah. Maka dengan perhati dan perhatikan pada ini wajah, kita perhati pada ini jalan. Jalan yang berkata mengada itu takluk kudrat, tak boleh lah. Berlawan lah dengan perkataan sekalipun tu wajah. Dua wajah. Maksudnya ini wajah ni dua alasan, dua ilat. Kata ulama. Ilat pertama, ilat yang kedua tadi. Ini wajah. Maka dengan perhati pada ini wajah, ini jalan, ini cara, nyata salah. Nyata salah, teranglah kesalahan itu perkataan. Dia kata nyata salah itu perkataan. Nyatalah, teranglah kesalahan bagi itu perkataan. Perkataan itu nyata kata salah, perkataan itu salah. Perkataan mana? Itu perkataan mana? Perkataan mereka yang berkata Allah mengada sekalipun. Itu perkataan. Maka nyata salah itu perkataan. Salah perkataan itu salah. Perkataan yang terbit, yang keluar. Perkataan yang terbit dan keluar daripada orang-orang yang meniru. Meniru apa? Meniru, menyurah. Bukan menyurah. Surah, menyurah. Menyurah ni menghurai. Tadi kata surah ni menghurai lah. Menyurah macam mana menyurah. Nama menyuruh. Lawa macam menyuruh. Maka dia kata nyatalah salah itu perkataan yang terbit, yang keluar daripada orang yang meniru, yang tiru-tiru menyurah, tiru-tiru menghurai. Bukan dia sampai kepada hakikat sungguh. Dia tiru-tiru saja untuk menghuraikan, menyurah dan menghurai pada tasawuf. Dia tiru je nak huraikan tasawuf. Tahu? Nak tiru-tiru tu. Allah Ta'ala mengadakan segala perkara ini dengan sekalipun. Semua tu sudah ada. Allah Ta'ala tu cuma zahirkan saja. Nak tiru-tiru, nak meditok tasawuf ni. Tiru menyurah.
Tu. Sebut kata tiru, berarti dia tak betul. Kalau dia betul sebenarnya, dia tak kena kata tiru. Okey, dia sendiri dah ahli yang boleh menyurahkan benda tu. Ni tak, dia bukan ahli yang boleh menyurahkan dan menghuraikan benda tu. Cuma tiru-tiru je. Tiru-tiru je. Makom tu, makom ni, makom tu, makom ni, naik ke makom tu, makom ni. Tu. Situ sini dia tiru-tiru menyurah. Lebih lagi tasawuf ni bahaya. Kalau tak sampai kepada bukan ahli dia sebelah. Kira ikut say bahaya. Sebab kita hikam masalah. Kalau tak ada sampai kepada Zoom yang sebut, kita nak betul cara kita je. Urai, padahal bukan murad musannaf gitu. Setengah-setengah hikam tu musannaf kita mengarah dengan zuk dia yang tinggi. Bila zuk yang tinggi, orang yang tak sampai tahap zuk kepada tahap yang disampai oleh musannaf, dia tak akan boleh faham maksud dia. Tak faham maksud dia. Dia tak faham maksud dia, kayak gitu. Pada tiru-tiru je. Tiru saja. Walaupun tengok syarah dah, syarah hikam tu pun belum lagi nak kata boleh sampai kepada hak zauq yang musannaf sebenarnya. Dia kena ada tahap dia. Habis dah. Ni sebab tu juga dia tiru menyurah pada tasawuf. Tu ya. Tasawuf ingat pula. Tapi dengan menyurah tu takluk, dengan tidak tahqiq, dengan tidak kemas, tidak kejam pada belajar nyo tasawuf. Tak ada tahqiq lagi pada belajar tasawuf. Tak tahqiq pada belajar tasawuf, tiba-tiba nak menyurah, nak menghuraikan pada tasawuf. Tiru sajalah. Tu pada ilmu sangat. Kalau nak tiru-tiru ni, dia kata saw tu kena saw mana? Kalau saw kena ke palauhi. Ingat tak, kalau saw kena ke ikan, kena ke udang tak apa. Saw tu saw. Ya, saw kena ke apa? Saw ni apa? Dia orang cari udang dalam sungai ke. Tanya panggil saw udang. Maka dia kata saw tu kena saw mana? Saw kena ke udang tak apa. Kalau kena kepala khil, boleh gaduh. Ada kan cari dia. Maksudnya tasawuf pun kena jaga. Kerana yang sebenar ada yang palsu pun banyak dalam jalan tasawuf ini tu. Toriko macam-macam pun ada. Yang betul dengan syariat itulah dia. Yang betul dengan syariat Nabi Muhammad itulah yang sebenar. Kalau berjangah dengan syariat Nabi Muhammad, bercampur dengan benda yang haram, itu bukan dia lagi. Kalau kita ni pun bersalah dengan syariat ni, bersalah dengan dalil, tengok lagi Ustaz akan kurang. Yang kata tidak tahqiq pada belajarnya, satu, dan tidak muraikan atau pada apa? Nyata salah perkataan yang terbit daripada yang meniru. Tidak tahqiq, tidak atau pada tidak tahqiq. Jadi nyatalah salah perkataan orang yang perkataan yang terbit daripada orang yang meniru, menyurah pada tasawuf, menyurah dengan tidak tahqiq pada belajarnya, satu. Lagi pula menyurah tu dengan tidak muraikan. Gerti murai? Murai ni apa? Menjaga, memelihara. Tidak menjagakan, tidak peliharakan dalil-dalil akli. Tak muraikan dalil-dalil akli. Surah ikut si, surah ikut kana, surah semata-mata rasa gitu. Tak murai dan tak jaga dalil akal. Adakah surah itu bertentangan dan berlawan dengan dalil akal? Ya tak kira. Surah semata-mata, urai semata-mata. Tulis sini betul dalil akal. Ya ada dalil akal. Mana dalil akal yang mesti kena murai? Tulis di dalil akli. Dalil akli itu kita kata kerana
Kerana kalau Tuhan menjadi semua perkara, kalau Tuhan menjadi semua perkara dengan sekalipun, maka Nabi Adam dengan kita ini bersama tuanya, jadi mana sama umur. Tu kira akal mustahil lah tu. Mustahil. Tu akal pun tak boleh jadi sama tua. Nabi Adam dengan kita ni sama tua boleh jadi. Apa panggil Tok Adam buat apa boleh sama tua kan? Tak pernah panggil Tok Adam dah. Tok ni boleh kata kawan pula lah Nabi Adam ni. Jadi nak kata kawan, nak kata abang pun tak boleh. Kerana abang ni kena dulu. Abang Adam tu pun tak boleh. Adik Adam tu pun tak boleh. Kerana adik ni kemudian. Bukan sekali dah. Nak panggil Tok Adam pun tak boleh. Tok Adam. Kalau kira dari akal tak sah. Tak boleh adik. Orang panggil ayah dengan anak ni sama tua ni mustahil akal. Mustahil akal. Ya ada kidam tu panggil kidam itofi tu. Ya kena ada dulu kemudian tu. Ayah je tua pada anak. Anak je tua muda daripada ayah. Begitulah. Tu boleh lihat lah. Abang dengan adik ni sama umur. Boleh jadi tak? Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Yang kembar tu, walaupun sama umur je tak sama lahzah. Lahzah keluar. Waktu akan tua walaupun semenek, keluar tu dulu. Abang keluar dulu semenek. Kalau belah pula tak keluar sekali. Dia pakai ambil dua-dua dah. Jepur mana dulu, waktu lah abang. Mana tu dulu, waktu lah abang. Buang sekali halu dah. Nak ambil sekali. Hak mana masuk dalam peluk dulu lah, hak tu lah abang. Okey sekali, tapi hak mana boleh masuk dulu, hak tu lah abang. Bila tu kata pegang kepala gitu sekali halu. Tak boleh panggil abang kakak lah tu. Tak tahu lah nak panggil abang adik. Dia kena ada masa dulu kemudian dia lalu kira semua. Lalu kira lagi. Cuba meraikan dalil akal. Walaupun kita hurai tasawuf pun, ilmu tasawuf tak akan berlawan dengan dalil akal. Bukan dalil akal itu pula menyokongkan ilmu tasawuf. Menyokongkan ilmu tasawuf. Dia tak akan berlawan dua tu. Tu lagi. Dan dalil nakli, dalil Quran hadis, atau kepada dalil akli. Jadi tidak muraikan juga, menyurahkan pada tasawuf dengan tidak muraikan dalil nakli, dalil Quran hadis. Mana dalil nakli? Setengah daripadanya tulis masalah dalil nakli. Tu seperti firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ambil sekat tu jadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Apa fi sittati ayyam? Di dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Dalil tu menunjuk dah bahawa buat itu berketika, bukan sekali. Kalau kata semua sekali dah, pasal apa di 6 hari pula? Maka sehari je lah. Ni je ada buat langit pada hari itu, buat bumi. Ada hadis sebut kan? Buat langit pada hari itu, buat bumi pada hari itu, buat gitu pada hari itu. Itu dalil-dalil nakli itu menunjuk kata
tiap-tiap benda mungkin ni adanya berketika, berteka-teka, berbeza-beza masa, bukan serentak. Maka bila kata ada sekali kun gitu, tak berlawan dengan dalil nakli, lawan dengan dalil Quran. Akal tu melawan dah, tadi memang melawan dah, tapi nakli lagi pula berlawan. Boleh lihat dah. Tu cerita ayam 6 hari itu menunjuk kata berteka-teka ataupun berbeza-beza. Tak serupa, tak sekali masa buat benda mungkin tu. Tapi pasal apa kata ada sekali? Ada sekali. Khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tu. Habis. Tu belawai banyak misalnya kata yang menunjuk keduanya, yang nisbat kepada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli dan dalil nakli yang menunjuk keduanya, kedua akli dan nakli menunjuk atas bertekah. Bertekah. Tadi kata bertekah. Apa bertekah? Bertekah-tekah ni apa? Ada tak sebut? Kita dah sebut tak? Ada. Tak ada yang perlu tadi kan? Bertekah ni apa? Bertekah. Tak serupa, tak sekali. Bertekah. Kalau kata tak sekali, tak sekali. Bertekah-tekah. Tu. Tak sama bertekah. Kita kata apa? Kita kata bertekah. Kita semua ni mahir ngaji sini tak sekali tak serupa ni. Bertekah ni. Di segi fahaman pun bertekah. Apa faham apa bertekah? Yang ni faham Qadani, yang ni faham tinggi lagi, yang ni faham kurang pada tu. Semua faham tu bertekah-tekah. Apa bertekah-tekah? Tak sekali, tak serupa. Boleh bertekah. Mau bertikoh-tikoh, apa berkedikoh pula tu. Bukan bertikoh, ke bertekah. Bertikah-tekah. Macam itu tekah-tekah. Tak serupa, tak sekali. Menunjuk oleh dalil akli dan dalil nakli atas bertekah. Tak serupa, tak sekali. Habis itu cuba jagakan murai hadis, menjaga Quran. Nak hurai tasawuf pun jangan berlawan dengan hadis dan berlawan Quran. Tu. Dia tak ada yang berlawan Quran kalau tasawuf yang sebenar. Tak berlawan dengan hadis. Habis itu. Sekarang maka Musa dia kata dan dapatan dengan mata kepala dan hukum-hukum syarak melawani keduanya, akan itu perkataan. Itu mubtada semula ni. Dan dapatan dengan mata kepala. Apa dapatan dengan mata kepala? Jadi perkara yang didapat dengan mata kepala, perkara yang didapat dengan pandangan mata kepala kita. Dapatan dengan mata kepala ni benda yang didapat dengan musyahadah ni. Benda yang kita nak tengok dengan pendapat ni. Nampak tu ayah mari dulu. Nampak ayah tu dulu pada anak. Tu. Cuba tengok. Dia bukan sekali. Kalau sekali, kira banyak pula. Kalau sekali, bila ayah ada dengan kita sama sekali, cuma Allah Ta'ala menzahirkan kita kemadian je. Kena menzahirkan rupa lalu lah. Kena menzahirkan bentuk kecil pula. Cuba tengok. Ayah kita sudah ada dulu lagi. Maka mani dia jatuh ke dalam rahim ibu, menjadikan kita mulai jadi darah daging misalnya. Itu musyahadah dah bahawa kita ni baru ya. Bukan sekali. Walaupun kalau Tuhan menzahir lalu, dia kena rupa kita kan. Tu zahir. Esok pula zahir anak kita gitu.
Nampak tak cara menzahir? Kalau menzahir sebenarnya, apa kena menzahirkan bentuk jadi budak budak-budaknya? Itu menunjuk kata karut dah ni. Yang kata ada sekali tu. Mereka ni kau. Dan dapatan ni benda yang didapat lah. Benda yang didapatkan dengan mata kepala. Maknanya perkara yang didapati dengan musyahadah pandangan kita harian, dan hukum-hukum syarak atau pada dapatan. Dalil musyahadah dan hukum-hukum syarak, khabar dia melawani kedua dapatan dan hukum syarak tu, melawani akan itu perkataan. Melawani. Jadi melawani tu. Lawani hukum syarak. Kita nak pergi sebuah hukum faraid. Hukum faraid nak bagi besaka macam mana? Kalau sama tua berlaku, kita ayah kita ni sama tua dah ni, sama ada sekali dah. Haji kau bagi faraid, cucu pun sama tua lah. Ayah dengan anak sama umur, kadang sudah siap dah, cuma Allah tak dalam zahir je. Lepas tu kita nak berat bagi besakanya. Waktu nak berlawan dah tu, hukum syarak lagi nak berlawan dengan perkataan tu. Tulis itu betul berlawan. Melawani keduanya, yakni seperti pada masalah faraid. Seperti pada masalah faraid, maka kalau kita dengan bapa kita sudah ada siap dan sama tua, maka macam mana hendak membagikan pesaka. Tu. Hukum syarak letak siap dah. Syarak kata anak ni, bila ayah mati, anak dapat begini. Itu menunjuk kata ada orang dulu tua, orang ni muda, ya ada begitu. Tu hukum syarak lagi melawan akan perkataan itu. Kalau kata sama tua begitu, berlawan banyak hukum syarak. Tak ada bagi saka lah. Tak ada bagi lah. Dia sama tua lah tu. Dia kira habis. Itu misalnya kita kira habis ni kata. Maka dapatan dengan mata kepala ni apa yang didapati dengan dalil musyahadah dan dalil syarak dan hukum-hukum syarak melawani, bertentangan, melawani keduanya, oleh kedua dapatan dan hukum syarak tadi. Betul. Melawani oleh keduanya, melawani akan itu perkataan. Mana perkataan tu? Perkataan yang mengada dengan sekalipun lah tu perkataan tu. Melawani dengan itu perkataan atau mengada dengan sekalipun tu. Saya kata lawan perkataan tu yang ada sifat bagi perkataan. Perkataan yang adalah asal perkataan tu. Asal dianya perkataan tu daripada, ini keluar daripada ahlil batin. Perkataan tu keluar daripada ahlil batin. Apa ahlil batin? Ingat baca wala dengan lam, tidak dengan nun. Dengan lam dah ahlil batin. Ahlil batin ni orang yang salah i'tiqad lah maknanya. Ahlil batin orang yang salah i'tiqad, salah pegangan salah, maka ahlil batin namanya. Batil. Ingat oleh huruf lam dengan lam. Dia jago. Itu jago. Batin itu batin dengan lam lah.
Tidak, ini bukan dengan nun. Kalau dengan nun tak apa, ahli batin. Batin tak apa, hak tu betul tak apa. Kalau ahli batin dengan nun tak apa. Takut yang batin dengan lam, sebab tu tak boleh. Kalau dengan nun tak apa. Untuk ahli batin ni ahli zahid. Ulama fiqh ni ahli zahidnya, ulama tasawuf ni ahli batin. Masalah kita tak apalah batin dengan nun, tapi dengan batin dengan lam tu tak boleh. Habis itu, masya-Allah. Dah. Salafi betul. Macam mana? Salafi. Kalau salafi tak apa, tak ada ia. Kasrah salaf, al-salafi. Kalau salafi itu nak boyok tu jadi susah lagi. Salafi tu jadi salaf free lah tu. Salaf free. Tu. Salah macam percuma. Salaf free. Habis. Maka dia kata seperti barang yang disorek di dalam bahril kalam. Kita ni patut ada jugalah. Seperti misalnya kita ini nak buat apa ni? Ini nak huraian dulu ni. Seperti dia kata ke mana seperti ni ya je takut ke mana? Takut kepada dia kata perkataan yang adalah asalnya daripada ahli batin. Ahli batin seperti barang seperti nanti di sini perkataan yang keluar asal daripada ahli batin ni. Ni ada juga sebutnya kita Arab, bukan kata kita Melayu ni, kita Arab sendiri ada jaga. Saya ni ada kita tapi tak ada bawa orang dia. Tak ingat kira nak bawa orang ni, nak cuma baca ibarat. Tapi tak ingat semua lebih. Dalam kalam ni ada lah jual banyak dalam Qahirah. Kita tu mana tu dalam Qahirah tu ada. Martabah Qahirah. Barul kalam pada ada juga nakalan. Ambil kitab tu sebagai iktimad juga, salah satu. Seperti barang yang disorehkan. Disoreh ni apa? Disebut dengan cara terang lah. Disebut dengan terang. Barang yang disebutkan dengan terang di dalam bahril kalam bagi Syekh An-Nasafi. Cuba kita tengoklah Syekh An-Nasafi rahimahullah ta'ala. Syekh An-Nasafi ni dia ni Maturidi. Maturidi. Kita tengok kitab tu, kitab bahril kalam. Bahril kalam elok sangat. Masya-Allah. Sifat kalam pun ada juga lah dalam kitab tu setengah daripadanya. Nanti akan bawa mengenai kitab tu untuk nak baca nas dalam bahasa Arab, insya-Allah. Maka Musannaf kata disorang dalam kitab Bahrul Kalam tu, cuba tengok sana. Maka tidak sah, tidak boleh berpegang dengan itu perkataan. Kita nak pegang dengan perkataan itu tak boleh, kerana keluar daripada ahli batin, tidak ada asal, bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan dalil akli. Tak sah kita berpegang dan i'tiqad dengan itu perkataan yang kata mengadakan dengan sekaligus. Tak boleh. Dan jikalau sudah masyhur itu perkataan sekalipun, ini menunjuk kata benda ni sangat masyhur lah pula. Dan jikalau sudah masyhur, sudah timbul dengan cara rata-rata, sudah termasyhur, sudah rata, sudah masyhur. Masyhur. Apa kata apa lagi masyhur? Sudah masyhur, sudah rata-rata itu perkataan sekalipun, tidak boleh pakaikan dia juga. Walaupun sudah masyhur benda tu pun tak boleh kita pakaikan dia. Masyhur pun dia tak kira benda ni. Masyhur kalau berlawan dengan nas tak salah, tak boleh.
Masyhur je macam-macam. Kalau masyhur dengan berbentuk salah juga, ada ke masyhur berbentuk salah tu? Tak boleh kita etikad, kena berdasar dengan syarak. Kita sekarang kena kita bertimbang dengan syarak. Kalau betul, betul. Kalau tak betul, tak betul. Itu syarak kita. Lebih lagi akhir zaman pula, susah nak beza. Susah nak beza hak mana hak, hak mana batil juga. Kembali kepada syarak, kepada hukum, kepada jalan Nabi kita. Kalau betul dengan jalan Nabi, betul dengan hukum syarak, tak apa. Kalau salah dengan syariat Muhammad, jangan pakai, jangan ambil. Salah tu. Sebab tu korek-korek macam-macam, korek-korek sekarang lah ni. Korek-korek biasa kena telanye, apa ada zikir, telanye, pusing, telanye habis. Telanye gitu, tak salah. Kalau waktu tu nampak bertentangan kan. Ni kan laki-laki pun ada sekali, dengan perempuan pun ada sekali. Sama-sama telanyang lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kamu telanyang. Itu bukan dia tu. Bukan dia tu. Kalau sewakilnya, walaupun mereka betul sekalipun, tapi nampak zahir ini bertentangan dengan syariat Nabi, kita tolak tepi. Ambil yang betul, ambil yang tak tercanggah dengan syariat. Banyak apa betul pun lama lagi. Allah, susah nak beza. Lepas tu kalau tak ngaji usul din pula, tak jadi kacau lagi. Ikut rasa mana-mana. Betul. Kalau kita ada akidah terus jaga. Ni tak betul ni. Ni tak boleh ni. Khayalan ini apa ataupun benda ni yang lintasan gini, ini bukan dia. Ini bercanggah. Ini bercanggah. Macam-macam dah. Kalau gitu masa dia tolong jaga kita tu, alhamdulillah. Dia tolong jaga, tapi kita pun faham tak faham pula. Kalau usaha we molek ni. Habis itu ilmu Allah banyak sifat ilmu lah. Paling Allah ni ilmu saja. Mustahil lawannya, masuk mustahil lah sikit. Lama lepas Quran ni bila nak hotel tau. Usaha juga ni, usaha cepat sikit. Cepat serta dengan faham tu lah. Cepat serta dengan faham. Dah. Tapi kira-kira nak tunggu juga buat tu balik kan. Buat balik tu nak pindah dari kosan sekali. Kalau kita baca pun akhir-akhir tu lah. Kita akan buat insyaAllah. Tambah Quran aman ni. Usaha nak buat bentuk sanad tu kita molek bro. Sanad molek bentuk Al-Quran ni. Asal lagi tu lah. Azam lagi. Mustahil lawan pengetahuan ni. Dia kata mustahil lawan bagi ilmu atau ilmu dengan makna pengetahuan ni. Lawan dia tu mustahil. Adapun pengetahuan, hak tu mesti. Tentu, sungguh, mesti. Adapun lawan bagi ilmu, tak boleh jadi. Mustahil nak lawan bagi ilmu. Apa lawan dia? Iaitu lawan bagi pengetahuan tu apa? Lawan bagi sifat pengetahuan tu apa? Ketiadaan pengetahuan. Misalnya kata gitu sini. Sini. Karena jahil saja tu kan ada yang tak mengumum lagi. Ilmu lawannya adamul ilm. Sifat ilmu lawannya tidak ada ilmu. Bila kata tidak ada ilmu, masuk belakang. Kalau kita kata jahil, zon, wahab, syak, bukan jahil. Zon tu martabat tinggi sikit pada jahil. Tak ada. Lalu tu kata tidak ada ilmu. Itu umum masuk banyak.
Lawan bagi ilmu, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan. Itu ketiadaan pengetahuan. Tak ada ilmu lah, tidak ada sifat ilmu. Ada ke? Cuba misal. Nak misal bagi ketiadaan pengetahuan. Seperti nyanyuk. Nyanyuk ni tiada ilmu juga. Walaupun dulu sudah ada ilmu, tapi sekarang tidak ada ilmu tersebut dah. Dikatakan nyanyuk. Nyanyuk dah Tok ni, nyanyuk dah Tok Wan. Dulu Tok Wan ingat, tapi sekarang ni tak ingat saya lah. Nyanyuk dah Tok Wan ni. Nyanyuk tu mustahil atas Tuhan. Dikatakan ketiadaan pengetahuan juga. Kalau kita kata mustahil lawannya jahil saja, nyanyuk ni tak seakan-akan tak masuk lah. Kerana nyanyuk ni dulu dia tahu. Dia tahu. Tok Wan marah kita pula kata kita kata ia jahil tu. Tok Wan ni jahil, jahilkan saya. Apa pun kata aku jahil. Kalau itu saya siapa? Aku tak kenal pun. Siapa? Jahil Tok Wan. Bukan jahil, nyanyuk. Nyanyuk tu pun termasuk dalam ketiadaan pengetahuan juga. Nyanyuk lah. Dah lupa. Lupa ni pun ada pengetahuan, tapi tak ada pada ketika ni. Jadi lupa. Ada dah. Nyanyuk ni hilang terus. Nyanyuk ni dia lupa ni, dia tak hilang daripada dia. Kalau kita kata nyanyuk, dia pendapatan ilmu kita ni dia dua dah. Dia masuk sini dulu, masuk depan ni dikatakan mudrikah, yang terima. Lepas tu bila dapat dia masuk ke simpan di sini, dikatakan dia hafazah. Ni memori sini, jadi dia simpan sini. Kalau hilang sini dan sini sekali, itu nyanyuk. Tapi kalau hilang sini saja, sini dia masih ada, lupa saja. Bila orang tu lupa ingat, ingat. Mungkin memori dah ada. Tak apa lagi. Cuma sini dia lupa di sini. Dia dua situ. Maka lupa dengan nyanyuk ni, syadid nyanyuk lagi lah. Lupa ni dia mari ingat pula lepas pada tu. Tu pun menafikan ilmu. Tuhan lupa dah. Gerining ni sebenarnya, gerining dia kena musim sejuk ni kan. Gerining dia sebenarnya sejuk lah, tiba-tiba jadi panas. Tuhan lupa kot lah buka ekor. Tak ada ilmu, kecek je kata. Dia suka-suka pula. Seperti nyanyuk dah lupa masalah. Itu pun mustahil. Dan berpapoh. Berpapoh. Ni istilah ni jangan dengar ni, berpapoh. Apa berpapoh? Berpapoh ni apa? Tulis dulu. Berpapoh kita tulis. Kita sudah simpan tepi. Berpapoh yakni tak kejap mana-mana. Tak kejap mana-mana pihak. Tak kejap pada mana-mana pihak. Tak kejap pada mana-mana pihak. Dikatakan dengan bahasa Arab, taraddud. Taraddud. Itu bahasa Arab kata taraddud. Aku berpapoh. Orang dulu kata berpapoh. Itu dia. Taraddud. Maka taraddud ni yang terbenar banyak ni. Dia taraddud bukan semata-mata syok. Dia taraddud, kalau taraddud sama-sama berat, tu syok. Kalau taraddud tetapi berat sebelah, izan. Kalau pihak satu lagi dikatakan waham, taraddud juga tu. Jadi ia juga. Taraddud ni ia.
IA. Maka kalau IA sama berat, dia katakan syok. IA. Kalau sama berat, dia syok. Kalau tapi nampak berat dia ni nak rasa-rasa, dia zon. Bila rasa-rasa, tu zon. Pada pihak yang berat dia dinamakan zon, pihak yang ringan dia dinamakan waham. Di dalam benang tu, lemu ke kerbau, lemu ke kerbau, lemu ke kerbau, lemu ke kerbau, rasa-rasa lemu. Berarti lemu tu dikatakan zon. Adapun kerbau, waham. Padahal benda satu, ya bukan dua, benda satu. Dia pergi tengok, oh lemu, yakin pula. Dulu zon kata lemu. Bila laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Rasa laki-laki. Zon laki-laki, waham perempuan. Kira gitu. Masuk dalam taradud juga tu. IA juga. Tapi IA berat. Adapun kalau IA sama-sama berat, dikatakan syok. Sebab tu taradud ni umum lagi pada syok. Dia umum pada syok. Tu ingat baik. Maka taradud tu lah dikatakan berpapoh. Adapun zon, zon ni salah satu daripada afrod bagi berpapoh tu. Zon, syok, bahagian ada mana pun. Pada yang besar ni, Masya Allah. Hari ni sebenarnya pada jago adalah kitab Al-Quran ni sini satunya. Masalah syok dan sebagainya. Kerana kita kena itu ingat lah. Dalam takrif zon ni apa? Takrif zon idraku zon. Kalau kita kata idraku at-tarafai ar-rajihu, sifat bagi idrak. Idrak at-tarafai al-marjuh. Kok ni lah zon. Kok ni waham. Kalau idrak at-tarafai ala sawa, apa? Dinamakan syok. Ingat boleh, kadang-kadang orang silap, orang faham salah. Faham kata syok dan zon ni kira lain-lain. Kira lain-lain kelakuan. Kira lain-lain kelakuan. Padahal dia kira sekali je. Kira sekali. Harap kita nampak sektor binatang dalam net. Wow. Dia lemu lah, lemu. Kita kata. Tapi yang paling belakang kita tak jelas kata apa. Kalau yang paling ke depan kita tahu, oh kubah ni tanah yang gitu, kalau lemu yang gitu ya. Tapi dengan sebab paling belakang kita nampak ekor saja. Lemu ke kubah? Lemu ke kubah? Dia
kata-kata. Benda ada satu je. Di kita yang mendapat ni. Lemu ke kebal? Timbul dalam fikiran kita lembu dengan kerbau. Kita kata lembu ke lembu. A tu lah tarot. Tarot dulu. Tarot dulu dah tu. IA tu dikatakan tarot dulu tu berpapoh. Berpapoh namanya. Berpapoh ni IA. Rasa lembu dalam kepala kita berat ni lembu 60%. Lembu 60%. Kerbau berapa? 40 lah. Jawab 50 lagi. Lembu 60, kerbau 40. Rasa lembu. Tu. Ayolah. Tu pasang lagi tu. Rasa. Tu nak mendapat idrakut tarafai. Jadi lembu dan kerbau dua pihak. Pihak lembu ke pihak kerbau. Kita mendapatkan akan dua tepi. Sana sini. Mendapat dua tepi, tapi mendapat yang kuat sifat bagi idrak. Mendapatkan akan dua tepi, tapi mendapat yang kuat. Ni, kuat ni, tulang ni. Apa? Ni dikatakan zon. Lembu itu zon kita. Maka sebaliknya, yang ringan iaitulah kerbau 40% tadi dikatakan waham. Maka kiraan zon dan waham sekali ya kira. Bukan kira lain, bukan kata orang dulu ada yang kira salah. Dia kira ke mana? Dia kata zon ni kena kira semula. Bila kata zon ni rasa lembu dah. Tu zon. Lepas tu bila waham kena kira sekali lagi pula wiringan sebelah tu, barulah dikatakan waham. Bukan maksud gitu. Zon dengan waham ni kira sekali ya. Bila pihak yang kuat tu dah zon, pihak yang ringan telah dikatakan waham. Apa ni? Kalau sama berat, sama berat di lembu ni kerbau. Masalah juga apa? Rasa lembu rasa. Tu rasa lembu, tu jadi zon. Kalau waham rasa lembu. Tu. Lepas tu waham kerbau ni dok rasa. Dok rasanya. Dok rasa lagi. Tak ada putus juga. Dok rasanya. Dok rasanya. Tapi tak tinggal juga. Dok juga. Dok rasanya. Tu dok rasanya tu lah dikatakan waham. Rasa-rasanya lembu. Kerbau dok rasanya. Tu waham. Dia pula rasanya tu ringan dah. Kalau sama-sama syok apa? Lembu ke kerbau? Lembu ke kerbau? Rasa lembu ke kerbau? Rasa-rasa sama berat ni. Sama-sama berat ni lembu kerbau. Takut anak lembu, ibu yang lembu, bapa kerbau lah. Juga. Perkara tu satu je, bukan dua. Kita dah faham kata kira zon, ni lembu tu pada hak zon, kerbau tu dah pihak waham. Dah, benda satu je. Bukan kata satu kerbau pula dah. Benda satu je. Kiraan kita yang berbaginya ada perkara satu yang kita bagi dekat, masuk dekat tengok. Oh, lembu. Itu yakin lembu.
takdir jadi zon. Tunggu. Kata dah. Maka di sini Mustanad kata berpapoh tu masuk semua. Berpapoh tu masuk semua. Bahasa Melayu kita kan ada juga orang dulu dia cakap berpapoh. Berpapoh. Taraddud tu lah, taraddud. Namanya taraddud. Tu dia. Itu berpapoh, ingat dah. Dan berpapoh, ni pun berlawan dengan ilmu juga. Allah Ta'ala jadi Kalau kita baca dalam tu banyak tu, tapi baca sekali lalu dah. Yang kata berpapoh iaitu jangka hati akan dua hukum. Dia kata jangka hati akan dua hukum. Apa dua hukum? Nafi sesuatu dan isbatnya isbat sesuatu. Itu dua hukum. Maka jika jangka keduanya, kedua hukum tu jangka atas jalan bersamaan, maka dinamo dikata bagi jangka tu dikatakan syok kalau bersamaan. Dan jika berat salah satu daripada dua jangka tu, berat salah satu daripada jangka tu, dan kuat salah satu daripada jangka tu. Jadi berat salah satu dan kuatnya salah satu tu, dan ringan yang satu lagi. Supaya dengan beratnya lembu dan ringannya kerbau, kita kata. Dan lekehnya, lekeh yang satu lagi tu, ringan dan lekeh. Apa namanya lekeh? Tu. Sama ada jangkaan itu nafi ke atau isbat ke, maka jangka yang berat dan kuat itu zon namanya. Dan jangka yang ringan dan lekeh itu waham namanya. Maka diketahui daripada ini surahan atau huraian, diketahui bahawa waham itu menyertaikan zon sekali, kira sekali pada masa yang satu, ya. Cuma pihak yang berat itulah zon, yang ringan itulah waham. Kira sekali yang menyertai. Dalam waktu kita zon tu, waktu tu ada waham. Bukan kata waham pada waktu lain pula ada. Bila waktu kita zon, waktu tu juga hasil waham. Cuma waham daripada pihak ringan. Yang ringan tu menyertai ya zon pada masa yang satu. Kerana apa? Kerana keduanya tu bertimbang-timbangi, yang boleh diketahui dengan dia berat ringan salah satu. Dimakialah istilah mereka itu ulama. Maka manakala nyata, kalau baca, maka manakala nyata bagi engkau ini takrir, ini huraian, ini surahan, maka nyatalah. Kata tidak elok perkataan mereka yang berkata zon itu berat sebelah, berat satu pihak ada, ringan sebelah tidak. Nak kata gitu tak elok, dia kata. Macam mana? Zon itu berat pada pihak ada, adapun ringan pada pihak tidak. Dan waham itu berat sebelah tiada, ketiadaan, dan ringan sebelah ada. Kalau kita kira gitu, berarti dua kali timbangan. Macam mana? Zon tu apa? Zon tu, dia kata zon tu berat pada pihak ada, ringan pada pihak tiada. Adapun waham itu berat pada pihak tiada, ringan pada pihak ada. Kata begitu akan memberi faham kata kira dua kali lah zon dan waham ni. Betul tak? Padahal sekali yang menyertai dalam masa kita zon tu lah hasil waham dah pada satu pihak. Dulu kira tu. Tu. Sebelah ni satu pihak lah, sebelah berat sebelah, berat pada satu pihak. Pada pihak.
Mana maka nyatalah tidak elok perkataan, bukan tak betul nak tu, tapi tak eloklah perkataan mereka yang berkata zon itu berat sebelah ada, ringan sebelah tidak, dan waham itu berat sebelah ketiadaan, ringan sebelah ada. Tak elok perkataan macam tu. Sebab apa tak elok? Kerana memberi faham itu perkataan tu akan memberi faham akan bahawasa tiap-tiap satu daripada zon dan waham tu jadi berhimpunan dua jangka yang bertimbangan dengan nafi dan isbat, yang berat dan ringan dua-duanya. Dan akan bahawasa zon itu tidak bergantung dengan nafi atas jalan berat. Ini kena kira lah apa tu. Kita kena mati tu lebih pada ewak nota tu. Ini saya tak baca. Nanti kita main sekali lagi. Masuk kita main sekali lagi. Itu juga kena kira macam dia kan. Isbat yang berat dan ringan, dan akan bahawasa zon tidak bergantung dengan nafi atas jalan berat, dan bahawasa waham tidak bergantung dengan nafi atas jalan ringan. Padahal isti'mal mereka itu ulama tidak menentukan muqabilnya juga, hanya ada semuanya. Maka nyata daripada perkara tersebut itu bahawasa syok dan zon dan waham itu bagi-bagian bagi-bagian berpapoh. Maknanya maksudnya bagai-bagai berpapoh juga. Semua tu. Tak apa nanti kita huraikan dia tu. Ingat gitu ya. Ingat huraian itu. Jadi kira sekali. Masa tu. Jadi berpapoh pun mustahil. Syok ke ni tafsir berpapoh lah ni. Syok ke dan zon ke dan waham ke, semua tu je lah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan buat benda tu zon lagi, benda tu atau syok lagi, ataupun waham lagi ke, tu semua menafikan ilmu semua. Itu dikatakan ketiadaan pengetahuan, seperti nyanyok dan lupa dan berpapoh. Ingat syok ke, ragu-ragu lah bahasa Melayu kan. Syok ni ragu-ragu ni sama berat ragu-ragu. Betul tak ragu-ragu? Rasa-rasa sama berat. Padahal dia tahu kata perkara tu ada satu je, tapi bagi hati dia tu sama berat. Lemur ke bawah ni sama berat. Kan nak tengok ekor tu sama-sama panjang ya. Boleh ada. Tapi tengok tubuh nampak gemuk sikit je kata. Tapi ada juga lembu yang gemuk macam ni. Tapi tengok kulit nampak hitam-hitam, rasa-rasa kubah. Tapi ada juga lembu yang kulit hitam. Tengok tahi sama je. Duk makan buku sama je. Sama berat ragu-ragu lah. Lembu ke kubah. Awak tu jadi shock. Tiba duduk dalam lama-lama, binatang tu masuk dalam air, duduk dalam seluk. Duduk dalam seluk kubah. Kalau lembu tak turun gitu, dia tak apa pula lah. Waktu nyata orang lagi nak zon pula. Tadi ya ragu shock. Rasa lembu, rasa kubah kalau gitu lah. Maizan dah Maizan. Lepas tu bunyi sorok. Tak suka lah kubah dengan lembu ni, tak suka. Saya dengar tak suara yang cuba buat. Lepas suara dia kubah pelai, suara lah. Kulit je pelai, kulit je. Ada kisah hikayat kata kubah yang lembu ni, dia dulunya boleh dia boleh buang baju. Masih ada baju dia tu. Hikayat orang dulu. Dongeng-dongeng je lah. Orang tua kata dulu kubah dengan lembu, dia tu dulu tu baju hok kubah tu, baju tu besar. Baju hok kubah tu besar, baju hok lembu tu kecil je. Tiba-tiba satu hari kedua tu pergi mandi.
Pergi mandi tepi sungai, dari sungai. Lepas tu kubah pun buanglah baju dia. Lembu pun buang kat baju dia. Mandi sekali, mandi. Lepas tu datang rimah. Seekor rimah masuk keluar daripada hutan, masuk makan air juga, minum air juga di tepi sungai. Terkejut dua ekor tu, lembu dan kubah tu terkejut. Cepat-cepat keluar daripada sungai. Naik daripada sungai tu nak tukar, tak ada kira dah. Lembu ambil baju kubah, kubah ambil baju lembu. Kubah tu yang ambil baju lembu. Sebab tu lah baju kecil tu, baju lembu tu, sebab tu terik kubah. Yang baju kubah, baju lembu tu asalnya. Tapi lembu tu nampak kecil-kecil kerana baju tu baju kubah tu asalnya. Sebab tu lembu tu baju nampak macam tak sangat, tapi kubah ni tak baju dia. Kerana asal tu baju lembu. Baju lembu. Cerita orang tua dulu ya, ni kita mak boleh tidur. Dah. Habis itu. Maka kata dia, Allah Ta'ala mustahil tiada pengetahuan tu, nyanyok, kelupa, keberpapah, kesyok, zon, waham dan terlintas. Terlintas-lintas. Jelas juga tulis tu. Yakni kalau nisbah kepada kita, perkara yang berlaku dalam hati. Perkara yang berlaku dalam hati dikatakan khatir. Khatir lintasan. Terlintas. Kalau terlintas ni tak ada ilmu juga. Tak ada ilmu juga. Kalau ada ilmu dia tak terlintas. Tu kita kata ada seekor binatang. Orang kata ada seekor binatang. Binatang tu duduk tengah pulau yang besar di tengah laut. Laut tu, pulau tu tak ada orang pernah sampai. Misalnya orang kata, lepas tu binatang yang sangat besar, tua dia. Kita tak ada ilmu berkait dengan binatang tu, tapi terlintas benda. Lintas tu pun menafikan ilmu. Gitu. Lintas pun habis. Yang tidak, lintasan-lintasan pun sama juga menafikan ilmu. Maka terlintas tu pun mustahil atas Allah SWT. Kalau kita memang nisbah kepada kita makhluk ni, apa yang berlaku dalam hati tu, apa nampak dalam hati tu terlintas, maka itu pun mustahil. Maka musnah kita kata maha suci nyo Allah Ta'ala, maha suci daripada sekalian tersebut tu, dan daripada ketiadaan meliputi ilmu Allah akan tiap-tiap perkara. Dan ni atau pada daripada ilmu Allah. Maha suci nyo Allah Ta'ala, maha suci daripada sekalian. Jadi sekaliannya tersebut, nyanyuk ke, lupa ke, berpapah ke, syok, zan, waham, terlintas ke, Tuhan maha suci dan terlepas daripada benda tu. Dan maha suci juga Allah tu daripada ketiadaan meliputi, jadi tak meratai ilmunya, tak mengumumi, tak meratai, tak meliputi ilmunya, ilmu Allah tak meliputi, tak meratai akan tiap-tiap perkara. Tahu tak habis, mustahil. Tahu tak habis tu dikatakan tak meliputi ilmu. Tahu tapi tahu tak habis. Ada juga setengah-setengah perkara tak tahu. Sebab itulah nisbah kepada ilmu, jangan kata tak tahu. Semua Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ni ada juga kata sifat mustahil Tuhan tu Tuhan tahu tak? Sifat kamalat, sifat kamalat Allah Ta'ala tu, sifat kesempurnaan Allah
ada banyak mana? Sifat kesempurnaan Tuhan ada banyak mana? Sifat kesempurnaan Tuhan ada berapa? Sifat kawan jawab adalah sifat kamalat Tuhan ada berapa? Ada berapa? Tak terhitung, tak terhingga katanya. Berarti tak tahu bilangan. Tak terhitung banyaknya. Tak terhitung ni apa? Tak boleh kata bilangan. Kalau kata boleh sangkatan bilangan, berarti terhitung. Betul tak? Patut orang tanya, Tuhan tahu kau tidak akan sifat kamalatnya? Bilangan sifat kamalatnya Tuhan tahu tak? Tuhan tahu tak? Taruh dulu tu berpapok. Berpapok. Tuhan tahu kau tidak sifat kamalatnya? Dia tak wani jawab. Sebab apa? Sebab kalau jawab kata tahu, bermaknanya terhitung. Bila tahu berartinya ada sangkatan bilangan. Bila terhitung, kata Tuhan sifat kamalat tak terhitung. Jawab kata tiada tahu, jadi jahil Tuhan. Tuhan, masalah. Tak jawab kan tau? Tak terhitung pada kira akal manusia. Kira berakal manusia. Tapi bila kira pada wakil terhitung. Kira pada akal kita tak terhitung. Betul? Yang tahu banyak mana? Bilangannya banyak mana? Tuhan tahu kata banyak mana? Lepas tu berarti terhitung lah. Mana kali gini? Amin. Jangan jawab kata tiada tahu. Ingat situ sudah. Apa saja yang berkaitan dengan Allah, jangan kata Tuhan tak tahu. Semua Tuhan tahu. Situ dulu. Pesan. Umi letak situ. Jangan kata Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tahu, bermakna terhitung, tersakat dan berkesudahan bilangan tu. Terhitung bilangan. Sudah terhitung bilangan, berlawan pula orang kata sifat kamalat Tuhan tak terhitungnya. Jawab kata sifat kamalan Allah banyak tidak terhitung, tidak terhingga banyaknya. Tiada siapa tahu malaikat Allah. Allah je yang tahu bilangan sifat kamalannya, yang tidak terhitung itu. Boleh ke? Boleh ke tahu benda tak terhitung? Tak boleh. Kalau tak terhitung tak boleh tahu. Bila tahu berarti terhitung. Kalau benda tu tak terhitung tak boleh tahu bilangan. Boleh tak boleh tu otak kepalamu. Otak kepalamu yang simpan Allah Ta'ala akan kepadamu tu singkat sangat je. Kamu boleh fikir sekadar benda yang terhitung je boleh tahu. Adapun benda yang tak terhitung, kamu akan tak jangka sampai dah benda tu. Allah Ta'ala dalam keadaan sifatnya tak terhitung, Tuhan tahu kata banyak mana. Boleh tahu. Kita kata tak boleh ni kepala mung pula. Tapi Allah Ta'ala tahu dalam keadaan tak terhitung itu. Adapun tahu benda terhitung dalam kitab, semua kitab sebut dalam kitab Zuki semua. Waktu bihasabi uqulina al-qasirah. Tu kira-kira akal kita yang singkat saja. Kita kira boleh banyak tu. Boleh banyak tu.
nafas ahli syurga macam mana? Berapa nafas ahli syurga? Ahli syurga ni dia ada dalam syurga selama-lama, khalidina fiha abada. Tak terhengok adanya. Ahli syurga duduk selama-lama. Maka ahli syurga ni nafas dia macam mana? Nafas ahli syurga tak terhitung. Tak terhitung banyaknya. Kerana tak berkesudahan nafas. Tapi Tuhan tahu akan nafas itu. Walaupun nafas yang tak berkesudahan dan tak terhitung banyaknya pun, Tuhan tahu kata banyak mana. Kita tak tahu. Kita tak fikir, tak apa dah kita. Ingatlah. Ingat tu. Nikmat syurga banyak mana? Oh, tak terhingga. Aduh, selama-lama lagi. Tuhan tahu banyak mana. Walau dalam keadaan tidak terhingga itu. Mula pening dah kita. Pening sebab otak Tuhan bagi banyak tu. Dah. Perkara lagi. Ingat mana tu? Tidak ada perkara yang Allah Ta'ala tidak tahu. Ingat situ dulu. Maha suci daripada ketiadaan meliputi, tak meliputi dan tak mengumumi, tak merantai ilmu Tuhan akan tiap-tiap perkara. Sama ada perkara yang wajib, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara yang harus. Allah Ta'ala tahu semua. Allah Ta'ala tahu semua. Nampak sekarang dulu kok. Kerana jikalau tiada masuk dalil. Masuk dalil lah. Dalil sifat ilmu. Dalil sifat ilmu. Dapat kudrat lah, insyaAllah. Lepas tu kudrat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.